Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Najmi bin Muhammad Najib. Nombor pendaftaran 17-F20F1997 dan bersama rakan yang lain. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zuhari. Nombor pendaftaran 17-F20F1035. Saya Ahmad Syahiran bin Muhammad Azmi. Nombor metrik 17-F20F1079. Nama saya Muhammad Syahmi bin Supandi. Nombor metrik saya 17-F12F1021. Jadi hari ini kami akan membentangkan tutorial exercise 1 yang telah kami buat dan bincang. Jadi kita akan teruskan kepada soalan pertama, which is saya akan bacakan. Sedap cafe use perpetual order method for purchasing. Determine the reorder point and reorder quantity given. Jadi soalan ini mengkehendaki kita untuk mencari reorder point dan juga reorder quantity given. Soalan ini juga telah memberi kita maklumat tambahan iaitu normal usage 10 cans per day and it takes 5 days of delivery. The past stock is 80 cans. Cans come 12 to a case dan 50% safety factor. Jadi untuk mencari reorder point dan reorder quantity, kita memerlukan formula reorder point. Untuk mencari reorder point, kita kena cari normal usage dahulu. Jadi, saya nak tanya Syafiq, apakah formula untuk normal usage? Formula normal usage, daily usage darab dengan number of delivery period. Okey, terima kasih. Jadi, daily usage kita untuk soalan ini berapa ya, Syami? Daily usage adalah 10. Okey, baik, terima kasih. And number of delivery period, Syairan? Number of delivery period 5. Okey, jadi apa yang kita akan buat kat sini untuk cari normal usage adalah 10 darab dengan 5 dan kita dapat 50. Jadi 50 ni adalah normal usage yang baru. Seterusnya apa yang kita akan lakukan lepas kita dapat normal usage, untuk kita akan mencari reorder point. Okey, formula untuk reorder point ialah normal usage darab dengan safety factor. Okey, saya nak tanya Syami. Safety factor kita tadi berapa yang dia dah bagi di dalam soalan? 50%. Okey, jadi selepas itu saya nak tanya Syafiq. Normal usage ni kita nak guna yang 10 cans ke ataupun yang 50 cans? Dia guna yang 50 can yang baru punya. Okey, baik. Okey, jadi kita akan mengikut formula 50 tambah dengan kurungan 50 darab 50% tutup kurungan. Jadi 50 tambah dengan 25 bersamaan dengan 75. Jadi 75 ini adalah reorder point yang kita perlu cari. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada calculation, pengiraan. Jadi inilah adalah cara pengiraan untuk mencari reorder quantity sebab reorder point kita telah dapat. Untuk mencari reorder quantity, kita perlukan past stock. Past stock kita berapa ya, Syairan? 80. 80. Okey. Jadi formula dia di sini past stock mestilah tolak dengan reorder point, which is kita dah dapat tadi 75. Jadi 80 tolak 75 kita akan dapat subtotal 5. Selepas itu apa yang kita perlu buat, Syami? Kita perlu tolak normal usage quantity iaitu Tolak 50. ke tambah? Tambah. Okey. Tambah lah. Okey, tambah. Okey, jadi 5 akan tambah dengan normal usage quantity, which is 50 yang kita telah kira yang awal-awal tadi. So 5 tambah dengan 50 kita akan dapat reorder quantity, total dia 55. Jadi reorder point untuk sedap cafe ialah 75, manakala reorder quantity yang dia perlu beli ialah 55. Okey. Seterusnya soalan kedua akan disambung oleh Muhammad Syahmi. Okey, soalan kedua. Manis Cafe use periodic order methods, placing order every 2 weeks. Determine the quantity of canned fish to order given. Dia kata kat sini, Manis Cafe ni menggunakan periodic order methods dan membuat order setiap 2 minggu. So, dia suruh cari quantity of canned fish untuk order. Maklumat yang diberi, normal usage adalah 10 cans per week, quantity on hand adalah 12 can,
Desired ending inventory 20 cans. Yang dekat kotak hijau tu, itu adalah formula periodic order methods. Syafiq, silakan baca. Okay, untuk formula periodic order method, yang pertama amount required for the upcoming period, kita akan tolakkan dia dengan amount presently on hand, dan selepas itu kita tambahkan dengan amount wanted on hand at the end of period to last until the next delivery, ataupun dipanggil DEI. Okay, jadi bila dah tolak dengan tambah, kita dapatlah amount untuk order. Okey, terima kasih. Seterusnya, pengiraan. Mula-mula sekali kita perlu cari amount required for the upcoming period, iaitu 10 cans darabkan dengan 2 minggu. Kita dapatlah 20 cans. So, kita masuk dekat formula tadi. Amount required for the upcoming period. Berapa, Syairan? 20. Lepas tu kita nak kena buat apa, Luqman? Tolak dengan amount presently on hand, iaitu dalam soalan dia dah bagi 12 kan. Lepas tu bila kita dah tolak, kita akan tambah dengan amount wanted on hand at the end of period to last until next delivery atau DEI. Dan dekat soalan dia dah bagi iaitu 20. So bila kita tolakkan dengan 12 dan tambah dengan 20, jadilah amount to order adalah 28. Kita beralih ke soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Below is connection statement for restaurant Mak Nina for March 2021. Okay, right. Perform calculation for the following. A, cost of food issue. B, cost of food consumed. C, cost of employees meal. D, food cost, and E, food percentage. Alright. Okay, jadi mula-mula kita kena buat tambah dulu opening inventory tambah dengan food purchase. Jadi food purchase kat sini kena tambah dengan kat sini food purchase dia tambah dengan direct purchase, iaitu 8,800 tambah dengan 2,000 sama dengan 10,800. Jadi mula-mula opening inventory tambah dengan food purchase. Opening inventory 7,000 tambah dengan food purchase 10,800, dapat total available 17,800. Lepas tu tolak dengan closing inventory, kita akan dapat cost of food itu berapa, Syami? Total available tadi tolakkan dengan closing inventory 5,500. Cost issue yang kita dapat adalah 12,300. Lepas tu cost of food issue tu kita tambah dengan cooking liquor 300 dan tambah transfer from bar 120. Kita akan dapat subtotal 12,720. Okey, Luqman, daripada subtotal tu, selepas tu apa yang kita perlu buat? Kita kena tolak dengan food toba, steward sale, gratis toba, promotion expense dengan transfer to other unit. Okey, jadi 12,720 kita tolakkan dengan 220, 180, 80, 110 dan juga 400. Okey, bila 12,720 tu kita dah tolakkan dengan nilai-nilai tu, kita akan dapat cost of food apa, Syami? Kita akan dapat cost of food consumed sebanyak 11,730. Okey. Bila kita dah dapat cost of food consumed, kita kena tolakkan dengan cost of employee meal. Okay, cost of employee meal ni dia ada bagi tadi dekat maklumat tambahan dekat soalan. Okay, kita tengok.
Okey, tu tulis 20 breakfast at RM RM1.50. Lepas tu lunch pula 20 dia kena daratkan dengan RM4.50 dan juga 10 dinner RM5. Okey, untuk satu hidangan. Okey, lepas tu dia punya operation dia selama 20 hari. Okey, dalam bulan Mac. Okey, tu dia tunjuk tu. Okey, jadi kita pergi ke jalan pengiraan dia untuk cost of employee meal. Okey. Lokman, macam mana kita nak kira cost of employee meal untuk breakfast? Okey, untuk breakfast dia bagi tadi untuk sehari ialah RM1.50. Darab dengan 20 dekat maklumat tambahan tu jumlah employee dan darab dengan operation day 20 hari. Jadi RM1.50 darab 20 darab 20 bersamaan dengan 600 Okey. untuk breakfast. Okey, untuk lunch pula. Okey, Syahiran, macam mana kita nak kira lunch? Cost of employee meal untuk lunch pula. Untuk lunch, RM4.50 darab dengan 20. Lepas tu darab lagi 20 darab dengan RM1,800. Okey, untuk lunch pula cost of employee meal dia kita dapat RM1,800. Okey, Syami, macam mana kita nak kira dinner punya cost of employee meal? Untuk dinner, dinner adalah RM5 untuk satu hidangan. Darabkan dengan 10 orang. Lepas tu kita darabkan dengan 20 hari. Jadinya RM1,000. Okey, jadi kita nak dapatkan total cost of employee meal, kita tambahkan je lah nilai-nilai yang dah darab tadi. Okey, 600 untuk breakfast, 1,800 untuk lunch dan 1,000 untuk dinner. Jadi total cost of employee meal kita akan dapat 3,400. Okey, berbalik kepada calculation kita tadi. Okey, jadi cost of food consume tu kita kena tolak dengan cost of employee meal 3,400 untuk kita dapatkan cost of food sold 8,330. Okey, jadi untuk D kita dah dapat tadi. Cost of food sold dia ialah bernilai 8,330. Okey, untuk soalan E, food percentage. Okey, kita tengok macam mana nak dapatkan food percentage ni. Okey, Syami, boleh tak? Apa formula kita nak cari food percentage ni? Formula untuk cari food percentage adalah beginning inventory tambah dengan purchase tolak dengan ending inventory, kita bahagikan dengan total food sale. Okey, tu formula untuk cari food percentage. Jadi nilai beginning inventory dalam soalan dia dah bagi 7,000. Jadi kita tambahkan dengan purchase sebanyak 10,800 dan kita tolakkan dengan 5,500. Jadi nilai itu kita akan bahagikan dengan total food sale sebanyak 15,000. Jadi nilai dia 12,300 kita bahagikan dengan 15,000. Okey, bila kita dah bahagi tu, berapa perpuluhan yang kita dapat, Syairan? Kita akan dapat 0.82. Okey, 0.82 tu bukan lagi food percentage dia. Jadi macam mana daripada perpuluhan 0.82 tu kita nak jadikan dia percentage? Kita kena darab dengan 100%. Jadi dapat? Dapat 82%. Okey, jadi untuk soalan food percentage ni, dia punya food percentage dia adalah 82%. Itu sahaja. Okey, jadi itu sahaja penjelasan daripada kami untuk tutorial 1 Food and Beverage Cost Control. Sekian, terima kasih.